Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir, taysir alayka yassir, Rabbi tammim bil khair. Nawaitu i'tikaf fi hadha masjidi lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk berzikir, berwirid dan berdoa. Selesai kita berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan lagi kita sekali lagi di dalam masjid ini untuk mendengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Solat yang terbaik adalah solat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian solat yang terbaik adalah solat yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian solat yang terbaik adalah solat yang dilakukan oleh tabi'in. Kemudian solat yang terbaik adalah solat yang dilakukan oleh tabi'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina la yunahum. Nabi kata umat yang terbaik adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi puji kurun yang seterusnya, maksudnya 100 tahun selepas kurun tersebut, zaman sahabat, zaman tabi'in, kemudian zaman tabi'in. Semakin jauh umat aku daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin kuranglah dari sudut keimanan dia, ketakwaan dia, ibadah dia. Malah maksiatnya sekalipun, semakin jauh kehidupan kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksiatnya juga makin parah dan disiplinnya makin tidak teratur. Hari ini kita dah hampir 1400 tahun lebih jarak kita dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita dengar kisah-kisah solat para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, kita akan tengok kisah-kisah solat mereka ini. Dan pada hari ini, tahun 2022, kita bila baca kisah solat umat-umat terdahulu, kita akan kata dari dalam hati kita bahawasanya ini adalah cerita-cerita dongeng solat. Sebab apa? Satu, antaranya apabila sampai bulan Ramadan, ini cerita kisah umat terdahulu. Apabila sampai bulan Ramadan, kami solat di belakang imam, dan imam itu akan mengkhatamkan setiap 3 malam. Imam tersebut akan mengkhatamkan Al-Quran. Bermaksud malam pertama, malam kedua, malam ketiga khatam.
Kemudian malam keempat, malam kelima, malam keenam khatam. 3 malam khatam Al-Quran. Ramadan kita, hari ni kita tengok Ramadan kita, umat yang jauhnya 1400 tahun lebih daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun 2022 ini kita lihat bagaimana Ramadan kita mula daripada inna anzalna sampailah qul a'udzu birabbin nas. Sampai masjid dah buat dah. Okey, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, apa surah dia. Dah diprint cantik-cantik, tampal dekat depan. Makmum pun dah tahu dah. Hari-hari surah yang sama. Daripada inna anzalna sampai qul a'udzu birabbin nas, setiap hari surah yang sama. Kalau imam tu baca lebih sikit, mula daripada amma yasa'alun, kita akan komplain. Sebab apa? Sebab panjang, tambah sejam lagi, tambah setengah jam, lambat nak balik. Jadi kita pilih mana masjid yang mana mula daripada inna anzalna sampai qul a'udzu birabbin nas je lah. Sebab apa? Boleh cepat balik. Boleh cepat balik, cepat nak moreh. Umat terdahulu 1400 tahun yang terdahulu, mereka solat di belakang imam. Habis mereka mendirikan solat tarawih secara berjemaah, habis mereka akan berebut untuk pulang menyediakan sahur kerana subuh hampir tiba. Habis mereka habis solat tarawih, selesai habis solat tarawih, kami keluar daripada masjid, berlari ke rumah kami untuk menyediakan sahur kerana subuh semakin tiba. Solat sebegitu sudah pun pupus daripada kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2022 ni. Adalah sekali tahun lepas kita tengok dekat Indonesia. Dekat Indonesia dia buat solat tarawih khatam, sekali khatam. Tapi bila kita tengok dia baca, lajulah. Laju, cara bacaan dia laju. Sebab apa? Dia nak kejarkan khatam Al-Quran dia. Adalah sekali, mungkin Ramadan yang lepas, kita tengok berita tu tular di Indonesia. Dekat madrasah tu dia solat tarawih dan dia mengkhatamkan Al-Quran. Bila kita dengar kisah para sahabat yang terdahulu, solat-solat yang jenis begitu telah pun pupus daripada kehidupan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita dengar, kita kata apa? Logik ke? Ini hati kita akan cakap apa? Logik ke? Betul ke ni? Betul ke kisah-kisah solat ini? Kisah-kisah solat umat-umat terdahulu, insya-Allah malam ini kita akan cuba. InsyaAllah malam ini kita akan sama-sama mengembalikan roh solat dalam diri kita. InsyaAllah malam ni, lepas kita dah dengar ni, kita berazam dalam diri kita supaya setiap solat yang kita dirikan 5 waktu sehari semalam, itu yang wajib. Yang fardu, belum masuk yang sunat-sunat. Kita jalankan solat kita, kita dirikan solat kita, pastikan solat kita itu ada roh dia. Telah sepakat para ulama' telah sepakat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit. Mula daripada akhir bulan Safar Rasulullah sakit. Sebab Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Akhir bulan Safar itu Nabi dah mula sakit. Kadang Nabi bangun, kadang Nabi baring, kadang Nabi terlentang, kadang Nabi tidur. Kadang-kadang Nabi akan mengikatkan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kain. Sebab apa? Sebab sakit. Sebab sakit, telah sepakat para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupan Nabi, apa nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? As-salah, as-salah, as-salah. Solatlah. Nabi kata apa? Solat. Dirikanlah solat.
hari ini betapa ramai orang kita tinggalkan solat dengan sengaja. Jalan-jalan, pergi travel, saja-saja tinggal solat. Sibuk sikit je, kenduri ke, borak-borak dengan saudara, tak solat. Asar tak solat. Kahwin, hari itu hari perkahwinan. Hari perkahwinan dia habis majlis dalam pukul 3 lebih lah, pukul 4. Kemudian nak photoshoot. Photoshoot dah nak dekat pukul 4. Kejap lagi dah nak masuk asar, 4:30. Sebab nanti nak photoshoot, nak kena make up lagi apa semua dan sebagainya. Tinggal qada solat. Asar tu solat dia qada. Sebab apa? Nak pergi photoshoot. Nanti nak cukup masa. Fotografer dah bayar dah. Saja-saja tinggal solat. Sibuk sikit program universiti, program apa-apalah yang dibuat mana-mana persatuan, sibuk sikit tak solat. Nak kejar waktu, tak solat. Travel, tak solat. Boleh jamak, boleh qasar, pun tak nak solat. Hari ini bukan orang muda, bukan orang tua, semua jenis lapisan masyarakat, meninggalkan solat dengan sengaja dan tidak mendirikan solat secara lengkap. Maksud apa je? Maksud subuh dia tak solat. Dia pergi kerja, sebab dia pergi kerja, kawan-kawan dia nampak Zuhur sembahyang Jumaat nanti semua orang akan keluar daripada ofis. Bila semua orang keluar daripada ofis, dia pun ikut. Jadi dia solat Zuhur. Habis kerja, masuk waktu asar, dia tak solat. Dia kata tak apa, nanti balik solat. Sampai rumah, isteri dia tanya, dah solat ke bang? Dah solat dah tadi dekat tempat kerja. Dia tipu diri dia. Sebab apa? Sebab dia nak tinggalkan solat. Saja-saja meninggalkan solat. Hari ini kita tengoklah mana-mana dekat sekolah ke, kalau ada camp smart solat ke, tanya dengan orang yang hadir camp smart solat tu di kalangan kanak-kanak umur 8 tahun, umur 9 tahun, mak ayah datang hantar sini sebab belajar solat. Dekat rumah tak solat. Baru nak ajar, nak hantar anak untuk solat. Sebab cuti sekolah, tak ada apa-apa program, daftar camp smart solat untuk nak ajar anak itu solat. Mak ayah sendiri tak ajar solat. Kemudian apabila seseorang itu dipanggil di mahsyar, mahsyar ini adalah satu perkara yang menggerunkan. Perkara yang menggerunkan apabila seseorang itu dipanggil di padang mahsyar. Sahabat Nabi tanya, siapa dia? Talha bin Ubaidillah. Dia tanya, ya Rasulullah, mahsyar ni ramai nama sama. Dekat universiti pun kita tengok nama Syafiq bin Abdullah. Mungkin ada beberapa nama dekat universiti, nama sama, Syafiq bin Abdullah. Kemungkinan nama sama. Di mahsyar ini menghimpunkan orang yang pertama dilahirkan, iaitu Nabi Adam, sampailah orang yang lahir mati disebabkan kiamat. Daripada zaman Nabi Adam diciptakan sampailah orang yang terakhir dilahirkan ataupun mati ketika kiamat. Semua itu dibangkitkan di padang mahsyar, ramai, mungkin nama sama. Sahabat Nabi ni tanya, Talha bin Ubaidillah, dia tanya, ya Rasulullah, mungkin nama sama kalau Allah panggil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya Talha, kalau Allah panggil Talha itu, maka Talha itulah yang akan bangun, bukan Talha yang lain. Talha itulah yang akan bangun. Apabila bangun, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah arahkan para malaikat untuk keluarkan ibadah dia yang bernama solat. Ibadah yang bernama solat dulu tuan-tuan. Ibadah yang bernama solat, sekiranya dia ini di kalangan orang yang mendirikan solat, maka barulah layak ibadah dia yang lain. Apa dia? Baca Al-Quran, berzikir, sedekah, tolong orang. Semua ibadah itu barulah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia di kalangan orang yang tidak mendirikan solat, maka campak dan humbankan dia ke dalam neraka. Hari ini kita tengok
orang boleh sebut, tak apa, saya tak solat, tapi saya sedekah, saya orang kaya. Mana mahat tahfiz saya tak bagi sumbangan, mana masjid saya tak bagi sumbangan. Hari ini saya tak solat, tapi saya tolong orang, saya bagi zakat. Zakat dah bagi pun saya tolong lagi orang. Saya boleh baca Al-Quran, saya buat umrah, saya buat haji. Tiap-tiap tahun saya buat umrah, bulan Ramadan pula tu. Tapi dia tak solat. Tak solat ni, Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau kali pertama dia dihadapkan di mahkamah yang bernamanya mahsyar, kalau dia di kalangan orang yang tidak mendirikan solat, maka terbatal keseluruhan amalan dia. Maksud Allah tak tengok. Allah nak tengok dia solat dulu. Allah nak tengok dia solat dahulu. Dan ketika orang itu solatnya, seseorang itu dia mendirikan solat, tapi solat dia penuh dengan kelompongan. Apa maksud penuh dengan kelompongan? Kadang-kadang dia solat, dia tak tahu masa bila dia habis. Kadang-kadang Fatihah baca waktu tahiyat. Kadang-kadang waktu tahiyat tu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Waktu tahiyat, sedar-sedar imam dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dah habis solat rupanya. Dah habis dah 3 rakaat. Waktu kelompongan dia ni, banyak solat dia ni penuh dengan kelompongan. Allah arah malaikat untuk tengok sama ada dia ada tak buat mana-mana solat sunat untuk menampung kelompongan solat fardu dia. Tadi kita solat maghrib tadi, bukan semua orang markahnya penuh. Semuanya berdasarkan keikhlasan hati kita. Tadi malaikat tengok, lepas maghrib tak bangun solat ba'diyah. Saya tak cakap dekat siapa-siapa. Saya tak kata dekat siapa-siapa, habis solat maghrib dia tak bangun solat ba'diyah maghrib. Malaikat tengok, oh tak solat maghrib. Padahal solat dia tu penuh dengan kelompongan. Kelang kabut dia ambil wuduk, berlari-lari, ambil saf, Allahu Akbar. Kelang kabut, masa itulah baru teringat, kunci tertinggal dekat tempat wuduk. Betapa lompongnya solat kita umat akhir zaman ini. 1400 tahun lebih ni, seorang sahabat, siapa dia? Abdullah ibnu Mas'ud. Seorang sahabat, Abdullah ibnu Mas'ud, dia kata, kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami para sahabat ini solat di zaman kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 waktu secara berjemaah, illa, kecuali munafikun ma'lumun nifaq, kecuali orang-orang munafik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami para sahabat tahu munafik dia. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai contoh. Dia datang waktu yang mudah, subuh dia tak datang, maghrib dia datang. Dia datang waktu yang mudah. Subuh dia tak datang, maghrib dialah saf yang paling hadapan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ibnu Mas'ud kata, kami hidup pada zaman Rasulullah, solat di belakang imam secara berjemaah, kecuali siapa yang tak solat berjemaah ni, orang itu munafik. Orang munafik sahaja yang tidak solat secara berjemaah. Kalau kaedah ini kita pakai untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pada tahun 2022 ini, sekali dengan imam, sekali dengan Bilal, semuanya munafik. Sebab apa? Sebab tak solat fardu secara berjemaah. Waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga Aden. Syurga Aden ni, orang Melayu kita panggil Adenin. Waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Jannatul Adnin, ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Naim. Nama-nama syurga ini kata Allah Subhanahu wa taala, Jannatul Adn ni
Tanah dia itu bercampur perak, emas dan permata. Tanah tuan-tuan, bukan gelang emas. Tanah dia emas, permata dan perak. Tanah. Kita hari ni apa? Gelang emas. Beli gold bar yang harga yang setengah ataupun 100 gram, ambil gambar, update dekat Facebook. Tu pun dah cukup bangga dah. Dekat syurga yang namanya adalah Adnan, syurga itu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan tanah dia daripada emas, permata dan juga perak, bercampur-campur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala lepas habis, setelah Jannatul Adn ini disiapkan, Allah dah habis menciptakan Jannatul Adn, para malaikat semuanya berebut-rebut nak tengok syurga yang bernama Adn ini. Kata para malaikat, tuba laqi manzilul muluk, bertuahnya kamu wahai, siapa dia? Wahai raja-raja nanti. Raja-raja ni siapa? Bukan raja-raja yang ada dekat bumi ni, bukan raja-raja Melayu, bukan raja-raja Eropah, bukan raja-raja yang dekat dunia ini dia gelaran raja. Tapi kata para malaikat ini, tubalaki, bertuahnya siapa dia? Manzilul muluk, raja-raja dekat syurga nanti di kalangan orang-orang yang mendirikan solat. Setelah habis Allah Subhanahu Wa Taala selesai menciptakan Jannatul Adni, lalu Allah berkata, wahai syurga, wahai Adnan, antiqi, bercakaplah dengan perkataan pertama. Lalu syurga ini yang pada ketika itu setelah selesai diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berkatalah hamba yang bernama syurga ini, hamba Allah yang bernama syurga ini, apa jawab? Apa yang dikatakan oleh syurga Adn ini? Qad aflahal mu'minun, berjayalah orang-orang yang beriman. Bila sebut berjayalah orang-orang yang beriman ni luas sangat. Orang yang bagi sedekah pun orang beriman, orang yang jihad fi sabilillah pun orang yang beriman, orang yang solat ke, mengaji ke pun orang yang beriman, beri zakat pun orang yang beriman, menunaikan umrah dan haji pun orang yang beriman. Luas sangat definisi beriman ini. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu siapa dia orang yang berjaya ini. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang berjaya ni adalah orang yang solat dan dia solat dalam keadaan dia khusyuk. Solat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami semua para nabi dan para rasul membawa syariat solat. Semua nabi dan para rasul membawa syariat solat, mesti solat. Cuma kadang-kadang dia punya syariatnya berbeza, tata caranya berbeza. Ada berdiri, ada rukuk dan ada sujud. Kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para rasul membawa syariat solat, mesti solat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada syurga Adn ini, hanya saja orang yang berjaya ini adalah orang yang beriman, adalah orang yang khusyuk, dalam solat dia. Khusyuk ini saya sendiri pun tak berani nak cakap. Sebab apa? Sebab khusyuk para sahabat, para tabi'in, para tabi'in telah pun pupus dalam kehidupan kita 1400 tahun lebih ni. Sudah pupus khusyuk dia. Khusyuk dalam solat ni. Saya sendiri pun takut nak sebut, sebab apa? Al-khusyuk ruhul solat. Khusyuk ini roh solat. Seperti mana tubuh badan ini yang ada roh,
Bila tubuh badan ini ada roh, barulah dia digelarkan Perdana Menteri. Barulah dia digelarkan dengan pangkat-pangkat dia, doktor ke, profesor ke, baru ada nilai. Sebab apa? Sebab ada roh. Manusia ni kalau tak ada roh, dia mati kurang daripada 24 jam, orang akan mandikan dia, kafankan dia dengan kain kafan yang berharga RM40 lebih. Kemudian cepat-cepat orang solatkan dia, kemudian nak tanam dia. Sebab apa? Sebab badan itu, jasad itu akan membusuk. Tubuh kita ni kalau tak ada roh, maka tak ada nilai. Begitulah dia. Begitulah khusyuk ini merupakan roh dalam badan kita, dalam solat kita. Al-khusyuk ruhul solat. Kita solat 20 tahun, sikit pun kita tak risau tentang khusyuk kita. Para tabi'in kalau dia solat 3 hari, bukan 3 hari, 3 waktu, 3 fardu. Ya Allah, dah 3 waktu dah solat, dah 3 waktu solat tak khusyuk. Apa salah kami ya Allah? Zuhur tak khusyuk, asar tak khusyuk, maghrib tak khusyuk. Termenung dia, habis bagi salam termenung dia. Sebab apa? Sebab tak khusyuk. Ya Allah, apa salah kami ni ya Allah? Kita habis solat sebab apa? Janji kita dah tunaikan kewajipan kita pada Allah. Macam mana keadaan solat itu tak apalah. Yang penting hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dah selesai. Tak pernah sekali kita fikir dalam diri kita, ya Allah tak khusyuk ni, tak khusyuk solat. Dalam solatlah kita berangan. Masa solatlah baru kita teringat jaringan Piala Dunia Akhir Qatar. Gol pertama masa solat ni, masa solat lepas habis tengok final, subuh solat, angkat takbir, ingat gol pertama siapa dia? Messi, penalti. Gol kedua siapa dia? Di Maria, 2-0. Habis 2-0, Mbappe 2-1. Kemudian Mbappe lagi 2-2, masuk masa tambahan. Masuk masa tambahan, Lionel Messi golkan lagi 3-2. Minit-minit akhir terkena tangan pemain pertahanan Argentina, jadi dapat penalti. Semua suka penalti. Mbappe hat-trick, tapi Mbappe walaupun dia hat-trick, tapi kemenangan telah ditentukan bahawasanya dalam situasi penalti Argentina yang merangkul, tak dapat dah buat double. Dulu Piala Dunia yang lepas dia menang, tapi bila masuk ni dia ingat nak dapat double lah. Tak dapat. Sebab apa? Dapat dekat Argentina. Teringat tu, teringat dalam bayangan kita. Para sahabat tak khusyuk dia, termenung dia membayangkan, ya Allah apalah dosa kami ni, solat tak khusyuk. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit kuat. Tadi kita dah cerita dah, akhir bulan Safar Nabi sakit sampai Nabi ikat kepala Nabi. Rumah Nabi pada ketika itu di mana? Dekat, kalau tuan-tuan buat umrah, tuan-tuan intai lubang yang orang ziarah Raudah tu, makam Rasulullah. Dalam itulah, bukan rumah pun, bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Buka pintu, Nabi terus boleh masuk Masjid Nabawi. Di akhir-akhir waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sakit, Nabi lah yang akan menjadi imam kepada para sahabat. Tapi waktu tu Nabi tak larat sangat. Nabi kata apa kepada Aisyah? Wahai Aisyah, muru Abi Bakrin fal yusalli minan nas. Wahai Aisyah, arahkan siapa dia? Abu Bakar untuk menjadi imam, mendirikan solat di Masjid Nabawi. Arahkan Abu Bakar. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak larat. Nabi sakit kuat masa tu. Di akhir-akhir
kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kata Aisyah, inna Abu Bakrin rujulan raqiq. Abu Bakar ni ya Rasulullah, Abu Bakar ni tak boleh jadi imam. Sebab apa? Abu Bakar ini kalau dia jadi imam, dia bismillahirrahmanirrahim, dia akan menangis. Dia tak boleh kawal dia. Dia tak boleh kawal dia. Setiap kali dia membacakan Al-Quran ataupun dia solat, dia bismillahirrahmanirrahim sahaja, dia menangis dan dia tak boleh kawal. Macam mana nak imamkan solat? Fa iza qara al-Quran lam yamliqul dama'ah. Dia tak boleh, dia menangis. Abu Bakar ni, bila kita dengar ni para sahabat menangis, kita baca Al-Quran pun. Sebab apa? Satu, sebab dia ambil ijazah Quran, tahfiz Al-Quran. Dia baca Al-Quran. Tak pun dia baca Yasin. Dia baca Yasin pun sambil-sambil dia baca Yasin, bunyi mesej masuk, dia tengok, kemudian dia letak. Tak ada roh. Al-Quran ini, kalau orang tu tak tahu makna sekalipun, tuan-tuan, orang tu tak tahu makna sekalipun, dia solat dekat Masjid Nabawi, dia semayang kat Masjidil Haram, imam Masjidil Haram baca dengan sound system yang baik, tak berdengung, bunyi tu tak dengung, tak berdengung, tak bergema, dengar sepatah-sepatah bacaan imam Masjidil Haram tu. Kita ni orang Malaysia yang tak tahu maksud pun kadang-kadang boleh menangis, bergetar hati kita. Sebab apa? Sebab bacaan Al-Quran itu. Sebab dia kalamun qadim, dia adalah kalamullah, datangnya daripada Allah. Kita baca sedikit pun kadang-kadang tak menangis. Abu Bakar ini, kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar tak boleh. Sebab apa? Kalau dia membaca Al-Quran, dia akan menangis. Macam mana? Nak kena kawal. Jadi nak kena kawal dan nak kena berlatih untuk membaca Al-Quran. Seorang sahabat lagi, siapa dia? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, ayah dia Zubair bin Awam, dijamin Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli syurga. 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayah dia Zubair bin Awam. Apa cerita Abdullah bin Zubair ini? Kisah Abdullah bin Zubair ini, dia ni berkahwin dengan siapa? Abdullah bin Zubair berkahwin dengan anak Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Abdullah bin Zubair ini bila dia solat, kata para tabi'in, dia itu seperti sebatang tunggul yang keras, sehingga kan tandilu ala safir ala zahri, maka akan turunlah burung-burung hinggap di belakang dia. Sebab apa? Sebab satu, khusyuk dia dalam solat. Dua, sebab lamanya sujud dia, lamanya rukuk dia, lamanya dia berdiri dalam dia menunaikan solat. Kita solat nyamuk pun tak selesa. Kita solat nyamuk pun tak selesa, lalat pun tak selesa, apa-apa jenis serangga lah terbang kat kita, tak selesa. Sebab apa? Baru hinggap, habis bersilat kita. Tergaru sana, tergaru sini. Sebab apa? Sebab kita tak khusyuk dalam solat. Kita boleh bergerak dalam solat. Sebab apa? Yang penting tak boleh bergerak 3 kali. Tak boleh gerak 3 kali dan tak boleh melakukan pergerakan yang besar macam ni ke, bergaru apa semua ke. Itu solat kita. Tapi solat Abdullah bin Zubair, dia itu seperti tunggul. Dan kalau dia sujud, lama dia sujud sehingga ada burung yang hinggap pada dia. Sebab itulah bila kita baca kisah-kisah para sahabat, kita kata ini semua cerita-cerita dongeng sahaja. Seorang lagi sahabat, siapa dia? Muslim bin Yasar. Bukan sahabat, dia ni adalah tabi'in. Lebih awal daripada Imam Syafi'i, lapis awal lagi sebelum Imam Syafi'i. Muslim bin Yasar, satu hari dia solat. Apabila dia solat, tiba-tiba dinding runtuh terbalik. Bukanlah dinding macam batu ni. Zaman dahulu mungkin dinding daripada orang kait, daripada pelepah. Dinding jatuh,
Orang semua datang pergi nak tengok dia. Habis solat baru dia tahu bahawasanya dinding jatuh. Siapa dia? Muslim bin Yasar. Imam Sa'id bin Abdul Aziz, satu hari anak saudara dia tanya. Imam Sa'id bin Abdul Aziz ini dia solat. Dan bila dia solat ni, tiada solat dia tanpa tangisan. Maksudnya solat dia mesti dia menangis. Anak saudara dia nampak situasi tersebut. Lalu anak saudara dia tanya, "Wahai bapa saudaraku Sa'id bin Abdul Aziz, aku nak tanya satu soalan. Mengapa setiap kali engkau di dalam solat, engkau akan menangis, kamu akan menangis dan tangisan kamu berlebih-lebihan, wahai Sa'id, wahai bapa saudaraku?" Lepas tu Imam Sa'id tanya, "Kenapa kamu bertanya, wahai anak saudara?" "Aku bertanya supaya aku dapat manfaat daripada penjelasan kamu." Lalu apa jawab Imam Sa'id bin Abdul Aziz? "Tiap kali aku mengangkat takbir, tiap kali aku mengangkat takbir, Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan aku Jahannam. Allah memperlihatkan dia neraka Jahannam. Sampai tara macam tu sekali Allah pertontonkan dia neraka Jahannam. Dan disebabkan itulah aku menangis berlebih-lebihan kerana mengenangkan peritnya situasi Jahannam pada ketika itu." Satu lagi, siapa dia? Ali bin Husain, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali orang nampak Ali bin Husain ini mengambil wudu, habis dia ambil wudu nak pergi masuk saf jemaah, orang akan nampak dia menggigil-gigil. Bukan sebab air wudu tu sejuk. Lalu orang bertanya kepada dia, "Wahai Ali bin Husain, mengapa kamu menggigil-gigil sehingga kan kelihatan teruk sangat ni?" Kata Ali bin Husain ni, dia kata apa? "Wahai kalian, tahu tak dengan siapa kita nak menghadap ini?" Ali bin Husain kata, "Tahu tak ni kita ambil wuduk ni, kita nak berjalan, nak masuk saf, nak angkat takbir, tahu tak dengan siapa kita datang menghadap ini? Kita kalau nak menghadap sultan pun, kan, nak menghadap sultan pun, cari baju Melayu hitam. Sebab apa? Nak pakai yang rasmi. Dah ada dah baju Melayu hitam. Sebab nak menghadap sultan, beli tempah baju Melayu baru. Sebab apa? Nak menghadap sultan. Itu baru nak menghadap sultan, tuan-tuan. Ini kita nak menghadap raja segala raja. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Ali bin Husain, tahu tak dengan siapa kita nak menghadap ini? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Jalal Jalaluh. Dengan Allah kita nak menghadap. Kita menghadap boleh bergurau-gurau dengan kawan kita, tercuit kawan-kawan kita, boleh balas mesej dulu, letak. Tak ada sikit pun terlintas dengan hati kita, ni depan ni Allah ni. Kita nak solat ni, kita kena bayangkan Allah ada di hadapan kita. Kalau tidak, kalau kita tak boleh bayangkan Allah berada di hadapan kita, itu yang solat kita main-main. Kita boleh jalan, boleh tepuk kawan-kawan kita, boleh cakap petang karang kita main bola, terus masuk solat Allahu Akbar. Tak ada apa-apa, tak ada roh. Roh tu tak ada. Ali bin Husain ni kata, tahu tak dengan siapa kita nak menghadap? Okey, kita sambung dulu. Kita beri laluan azan. Lepas tu kita sambung sedikit lagi. Yang terakhir, insya-Allah, satu-satunya ibadah yang syariat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu mengambilnya melalui perjalanan langit adalah solat. Zakat difardukan di bumi, maksudnya di dunia. Kemudian puasa pun di bumi. Solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu ambil di satu tempat yang mulia. Sebab apa? Solat itu mulia, perlu diambil di satu tempat yang mulia. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima syariat solat
daripada Allah Subhanahu wa taala yang asalnya 50 waktu. 50 waktu ni tuan-tuan bukannya simbolik secara memang betul-betul secara hakikatnya 50 waktu. Maksudnya kejap lagi 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu, 4 waktu, 5 waktu sampai 50 waktu. Bukannya simbolik, memang betul Allah bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Nabi 50 waktu. 50 waktu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila nak turun itu, Nabi Musa alaihi salam, para malaikat kata, para ulama kata, kalaulah Musa tidak memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersedialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 waktu sehari semalam. Setengah azan pukul 1, setengah jam habis, pukul 2 bangun, 1 waktu lagi. Itu pun tak cukup kalau kita kira 24 jam. Nabi Musa ni panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab apa? Sebab Nabi Musa ni terkenal dengan nabi yang suka dengan kebaikan untuk orang lain. Dia suka satu-satu kebaikan untuk orang lain. Apa kata Nabi Musa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa fardu yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 waktu. Kata Nabi Musa, irji ila rabbi, pergi balik kepada Tuhan kamu, wahai Muhammad, minta kurang, umat kamu tak mampu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu pergi naik balik menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk minta kurang. Dan minta kurang itu bukanlah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Musa sebut umat kamu tak mampu, Rasulullah tak tahan. Atas sebab umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi naik minta 45 waktu. 45 waktu, umat kamu tak boleh Muhammad, tak boleh. Pergi minta kepada Tuhan kamu untuk dikurangkan sampailah 5 waktu sahaja yang tinggal. Wahai Muhammad, 5 waktu pun umat kamu akan tinggalkan. Betul tak tuan-tuan? 5 waktu pun Nabi Musa kata umat kamu pun tak larat nak buat 5 waktu. Betul tak apa yang Nabi Musa ni kata? Tengoklah hari ni berapa ramai orang yang tinggalkan solat 5 waktu, umat kamu tak mampu. Sebab apa? Sebab Nabi Musa yang menguruskan Bani Israel, yang umat dia lebih kuat, umat aku yang kuat pun dia tak boleh buat. Pergi irji ila rabbi, pergi kepada Tuhan kamu Muhammad, minta kurang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dah sampai 5 dah ni. Istahyaitu min rabbik, wahai Musa, aku ni pun tahu malu dengan Tuhan aku. Rasulullah kata dengan Nabi Musa, aku pun tahu malu. 5 waktu, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berjanji, siapa-siapa di kalangan umatku solat 5 waktu, pahalanya sama macam 50 waktu. Nanti kita di dalam syurga tanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa nama solat yang 50 waktu tu? 5 waktu kita tahu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Nanti insya-Allah kalau kita ahli syurga, kita masuk syurga, jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami belajar 50 waktu asalnya kan? Nabi kata, ya 50 waktu. 50 waktu. Ya Rasulullah, boleh tak bagi tahu kepada kami apa nama solat tu? Yang petak solat nombor 1, 2, 3, 4 sampai 50 tu, apa nama solat dia? Ada ruang tak nak bertemu dengan Rasulullah? Ada masa tak nak bertemu dengan Rasulullah? Jawapannya ya. Sebab apa? Dalam syurga kita dah tak payah nak pergi kelas, kita tak payah nak buat assignment, kita tak payah nak pergi kuliah. Dalam syurga adalah tempat untuk kita rehat-rehat, untuk kita rancang percutian kita di dalam syurga. Hari pertama nak ziarah Nabi Adam, hari kedua nak ziarah Abu Sufyan. Sebab apa? Nak tanya kisah perang Badar dengan Abu Sufyan.
Hari ketiga nak tanya dengan Ikrimah, kenapa Abu Jahal? Kita boleh susunkan jadual kita di dalam syurga. Sebab dalam syurga, waktu untuk kita berehat dan bersenang-senang. Nanti jumpa Nabi Musa, cakap dengan Nabi Musa, terima kasih ya Nabi Musa. Sebab apa? Sebab nasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui bahawa sesungguhnya Rasulullah akan pergi untuk minta kurang, dalam keadaan Allah tahu. Cuma Allah nak bagi tahu kepada umat Nabi, begini pengorbanan Rasul kamu. Cerita dengan adik-adik kita, cerita dengan anak-anak kita. Kalau diorang malas nak solat, bagi tahu Nabi dah minta dah kurang 5 waktu je lagi. 5 waktu je. Dirikanlah solat. Cerita dekat adik-adik kita, cerita dengan anak-anak kita tentang pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam keadaan dia tinggalkan anak dia, siapa dia? Nabi Ismail dan juga Hajar, di satu tempat yang pada hari ini adalah tapak Kaabah. Habis tinggalkan Nabi Ibrahim, tinggalkan isteri dia, dah jauh dah tak nampak ni. Nabi Ibrahim angkat tangan berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantum min dzurriyyati, ya Allah, aku tunaikan perintah kamu dengan meninggalkan isteri dengan anak aku, biwadi ghairi zi zar'ain, di satu lembah yang tak ada pun rumput sekalipun, tumbuh-tumbuhan pun tak ada, satu lembah yang kering kontang. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikanlah isteri dan anak-anak aku di kalangan orang yang mendirikan solat. Nabi Ibrahim tak minta, ya Allah, berikan anak aku makan dan minum. Sebab apa? Ini tanah yang kering dan kontang. Nabi Ibrahim ajar kita bahawa sesungguhnya kunci segala kebahagiaan, kunci segala kejayaan adalah dengan mendirikan solat. Solat, tuan-tuan. Rabbana liyuqimus solat. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan di dalam diri kita, dalam jiwa kita, roh apa? Roh khusyuk dalam mendirikan solat. Apa tips dia? Antaranya kata para ulama, lagi beberapa minit, 10 minit untuk azan diazankan, ambil wuduk, siap-siap, bersedia untuk mendirikan solat. Kemudian solat dalam keadaan tama'ninah, ikut betul-betul satu persatu. Jangan laju-laju solat, jangan kejar masa dalam solat. 2-3 minit sahaja kalau kita solat. Kemudian cuba memahami perkataan-perkataan di dalam solat kita. Supaya apa? Supaya dapat menghadirkan khusyuk di dalam solat kita. Macam-macam lagi tips para ulama untuk kita hadirkan khusyuk di dalam solat. Bersungguh-sungguhlah kita dalam solat kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima solat kita dan ibadah-ibadah kita yang lain. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Sibukkan kami dengan urusan akhirat, jangan sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami sebagai pahala di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan proses sakaratul maut kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman-taman syurga. Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ihsanlah kami dalam proses timbangan mahsyar kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, permudahkanlah proses timbangan mahsyar kami nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu. Ya Allah, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.